KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda yang sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM yang akan bersiaran pukul 2 hingga 4 untuk hari ini. Sebelum Irfan mulakan kelas macam biasa, suka Irfan ingat kepada anda semua untuk sentiasa patuhi SOP dan juga undang-undang yang sedia ada. Sekiranya pada petang ini kita pergi ke Bazar Ramadan, jangan sekali lupa untuk pakai pelitup muka. Dan apabila kita dah memegang bungkusan makanan ataupun plastik, jangan lupa untuk menggunakan gel pembersih kuman sebelum masuk kereta. Dan apabila kita sampai ke rumah, basuhlah tangan kita dengan sabun supaya kita dapat mencegah penularan COVID-19. Dan paling penting sekali, jangan lupa jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Baiklah, untuk hari ini, kalau lihat Irfan memakai pakaian sukan. Agak-agaknya subjek apa hari ini kan? Sebenarnya hari ini kita akan belajar mengenai STEM at Studio dengan tajuknya Sains Sukan. Dan Irfan boleh katakan di sini, kita nampak ada barang-barang yang berkaitan dengan sukan juga. Ada mannequin, patung dan kotak ni untuk apa sebenarnya kan? Ada 2 guru yang akan bersama kita. Jom saksikan dahulu video profil mereka. Boleh masuk? Kita pada hari ini Cikgu Sufian dan Cikgu Jeff di studio. Cikgu apa khabar? Baik, alhamdulillah. Cikgu Jeff macam mana? Alhamdulillah sihat. Okey, baiklah. Sebelum tu, apa kata kita berkenalan dengan lebih lanjut? Dipersilakan Cikgu Sufian dahulu. Okey, assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Muhammad Sufian bintu Kiman. Saya mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Puteri Kulai, Johor. Okey, dari Johor. Dah berapa lama cikgu mengajar subjek ni, cikgu? Saya mengajar hampir 13 tahun untuk subjek Sains Sukan. 13 tahun untuk Sains Sukan. Pengalamannya banyak. Bagaimana pula dengan Cikgu Jeff kita di sini? Okey, assalamualaikum semua. Nama saya Jeff Fakrudin bin Samsudin. Saya dari SMK Perempuan Temenggung Ibrahim, Batu Pahat, juga dari Johor. Juga dari Johor. Dan cikgu pula pengalaman macam mana? Okey, ini dah masuk tahun ke-7 saya berada dekat sini. Okey, seorang 13 tadi 13 tahun. Seorang 7 tahun. Ya. Gabung 20 tahun sekali. 20 tahun. Itu adalah antara ilmu-ilmu yang akan dicurahkan untuk hari ini. Baiklah cikgu. Irfan dah cakap tadi, hari ini kita akan belajar mengenai sains sukan. Tapi secara spesifiknya, apakah topik yang kita akan belajar? Okey, apa yang kita nak pelajari hari ini adalah tentang bidang 7 iaitu dalam tingkatan 5. Okey. Dalam tingkatan 5, bidang 7 kita ada belajar tentang pengenalan kecederaan sukan dan langkah untuk mencegah. Okey. Jadi hari ini kita nak fokuskan untuk bina satu alat ganti kecederaan, alat perlindungan yang mana kita boleh gunakan dalam sukan. Okey. Kita akan bina satu alat untuk mencegah kecederaan dalam sukan. Baiklah, sebelum tu cikgu, kita kena patuhi SOP lah sebab kita masih belum menang memerangi COVID-19 kan. Jadi nak minta cikgu untuk menggunakan gel pembersih kuman ini, dipersilakan. Okey. Baik. Cikgu Sufian pula. Terima kasih. Dan selepas itu kita buka pelitup muka kita dan simpan di dalam bekas yang disediakan. Baik. Okey.
Yang paling penting sekali, kita kenalah jaga jarak fizikal, cikgu kan? Sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, baiklah. Baik. Okey. Cikgu dah bersedia? Okey, sudah bersedia. Okey. Cikgu Sufian, tadi sebelum kita mulakan kelas, kita ada lihat satu video. Betul. Ada orang tengah bersukan kan, apa semua. Ya, betul. Apakah video itu sebenarnya? Okey, kalau kita tengok tadi adalah video berkenaan dengan keagresifan dalam sukan. Okey, bila berlaku keagresifan dalam sukan, maka risiko untuk berlaku kecederaan tu tinggi. Tinggi. Okey, bila berlaku risiko kecederaan tinggi, okey, kita kena fikirkan macam mana kita nak meminimalkan Okey. risiko kecederaan tersebut. Baik. Okey, salah satunya adalah menggunakan peralatan pelindungan sukan lah. Jadi itu yang hari ini kita akan membina alatan pelindungan sukan. Alatan pelindungan sukan Ya, untuk betul. meminimalkan. Betul, meminimalkan. Maafkan saya. Untuk kecederaan lah. kecederaan. Okey. Betul. Mengurangkan kecederaan. Silakan cikgu. Okey, jadi hari ini kita akan bina ataupun kita akan cipta satu alat perlindungan kecederaan sukan, iaitu dalam sukan hoki. Jadi kita hari ini nak fokuskan dalam posisi penjaga gol. Penjaga gol. Ya, penjaga gol hoki. Kenapa cikgu kita tekan kepada penjaga gol ni? Okey, kenapa kita buat benda ni? Okey, kerana kita nak beri murid pengalaman bagaimana untuk mencipta. Satu pengalaman untuk mencipta. Yang kedua, kita dapat aplikasikan STEM tersebut dalam pembinaan produk tersebut, iaitu sains, teknologi, engineering dan juga matematika. Okey. Baiklah. Itu apa yang kita akan belajar hari ini. Dan sekarang ni cikgu Irfan dah nampak macam ada carta alil ni. Untuk apa sebenarnya? Ya, betul. Okey, sebelum kita nak buat prototipe ni, kita kena tengok dulu carta alih pelaksanaan aktiviti yang kita aplikasikan untuk pelajar di sekolah. Maknanya sebelum pelajar buat, kita akan buat carta kita akan ada carta alih inilah. Baik. Okey, jadi pelajar kena ikutlah. Okey, yang pertama ialah mengenal pasti masalah. Sebelum kita membina prototipe tu, okey, kita kena tahu kenapa kita nak membina prototipe tu. Jadi kalau kita lihat masalah dekat sekolah ni ialah masalah kekurangan alatan perlindungan sukan tu. Betul. Sebab mungkin kos dia mahal. Betul. Okay. Pelajar pun ramai kan. Jadi semua nak pakai. Semua nak pakai. Tak boleh. So kita kena cipta sendiri. Ya, kena cipta sendiri. Jadi lepas kita mengenal pasti masalah, kita dah dapat masalah, kita mengumpul maklumat. Okey, kita kumpul maklumat. Okey, rasa Irfan kita dapatkan maklumat tu daripada mana? Irfan rasalah kalau biasanya kita dapat maklumat ni daripada internet contohnya, ataupun buku-buku rujukan, buku teks. Betul tak cikgu? Betul. Dan orang yang berpengalaman. Dan kita tanya orang yang berpengalaman kan. Okey. Seterusnya kita menjana idea kreatif dalam reka bentuk. Apa ni cikgu? Tak faham sikitlah kenapa ni. Menjana idea kreatif dalam reka bentuk. Maksudnya cikgu? Okey, kita dah kumpul maklumat. Kita dah dapatkan maklumat. Bila kita dapatkan maklumat, dari maklumat tu kita dapat menjana idea kita macam mana kita nak buat. Okey, apa saya nak buat ni? Macam itu contohnya. Dan hasilnya dia akan terhasillah lakaran-lakaran. Okey, lakaran-lakaran reka bentuk. Dekat sini kita akan memilih lakaran reka bentuk. Lakaran reka bentuk. Okey. Jadi contoh lakaran tu, ini adalah hasil lakaran bagaimana pelajar tu daripada dia cari maklumat, kemudian dia melukis dan mencari bahan tu, dihasilkanlah bahan-bahan apa yang akan dibina dan dia akan menggunakan satu lakaran lengkap iaitu chest pad dan juga leg guard. Okey, dalam penggunaan goalkeeper hoki. Kenapa pentingnya kita kena ada lakaran dahulu cikgu? Okey, sebelum kita nak buat satu perkara, jadi kita kena adalah dia punya lakaran. Jika tak ada lakaran, macam mana kita nak hasilkan benda tu kan? Jadi dia kena hasilkan dahulu lakaran, alat apa yang akan digunakan, jadi barulah dia boleh pergi ke proses seterusnya iaitu pembinaan alat. Okey, silakan cikgu. Okey, setelah memilih lakaran, kita mengenal pasti pula alat dan bahan terbaiklah. Okey, kita dah tahu macam mana bentuk dia, kita nak bina dengan apa. Jadi dekat situ kita boleh pilih alat yang terbaik. Okey, lepas tu kita menghasilkan produk alat ganti. Okey, lepas menghasilkan produk alat ganti ni, kita tengok berjaya ke tak berjaya. Macam mana kita nak tentukan berjaya atau tak berjaya, kita menguji keberkesanan produk. Kita kena uji dahulu cikgu. Kita kena uji. Okey, bila dah siap tu kita uji dulu. Betul. Boleh guna ke tidak baru kita teruskanlah. Ya, betul. Kalau tak, andai kata kita buat ujian tak berjaya.
Jadi kita kena ulang balik lah. Okey, Kita kena ulang tengok. balik. Kita kena tengok kat mana kesilapan dia. Okey, macam itu. baik. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya bila kita berjaya, kita buat persembahan projek. Okey, kita bentangkan projek kita dan kita mendokumentasikan projek kita. Okey, ini adalah carta ahli untuk pelaksanaan aktiviti. Betul. Menyiapkan kita punya alat pelindungan diri ni Alat lah. pelindungan diri. Okey. Kalau ikutkan kita punya carta ahli daripada awal sampai akhir. Kemudian dengan masa pelaksanaan dia mengambil masa pelaksanaan saja mengambil masa lebih kurang 8 jam lah. 8 jam. Ya, tapi pada hari ini kita ringkaskan kepada 1 jam. 1 jam sahaja kita akan betul, cuba 1 jam. siapkan Ya. prototipe pelindungan diri ni. Okey cikgu. Sebelah cikgu tu apa sebenarnya? Okey, sebelah saya ni adalah alatan perlindungan sukan Okey. untuk hoki lah. Ini untuk okey. goalkeeper lah. Goalkeeper, okey yang lah. ni helmet. Okey, yang ni chest pad dan yang ni leg guard dia pakai untuk. Hari ini kita akan buat apa cikgu? Okey, hari ini kita akan buat chest pad dengan leg guard. Okey, kita akan fokuskan kepada chest pad dan juga leg guard. Ya, betul. Okey, baiklah. Sebelum kita teruskan dengan pembinaan alat pelindungan diri ni, chest guard dan juga chest pad dan juga leg guard, maafkan saya. Apa kata kita berehat dulu? Okey, jangan ke mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat sejahtera kepada semua. Guru ialah penyuluh alam dan menjadi obor untuk menyinari setiap individu supaya menjadi insan yang terdidik dan berguna kepada negara. Sebagai insan yang berilmu, para guru akan mendidik setiap anak muridnya dengan ikhlas dan penuh berdedikasi. Sesuatu yang sangat istimewa yang lahir daripada batang tubuh seseorang guru ialah keikhlasan. Kerjaya guru haruslah mendapat sanjungan daripada masyarakat dengan gelaran julukan cikgu kepada insan yang bergelar guru walaupun beliau sudah bersara. Kita sebagai anak didik yang telah mengenal dunia, janganlah dengan apa-apa cara sekalipun melupakan jasa guru, ibarat kacang lupakan kulit. Bunga melati, bunga kemboja, harum mewangi di ruang kamu. Jasa guru tidak terkira, mendidik kami tanpa jemu. Terima kasih cikgu. Selamat sejahtera semua. So, dalam hoki ni untuk mengelakkan kecederaan untuk seorang pemain goalkeeper, diorang punya set peralatan sendiri. Sebagai contoh, helmet untuk mengelakkan kecederaan daripada bahagian kepala. Seterusnya, chest pad ni adalah untuk mengelakkan kecederaan di bahagian dada. Lepas tu pampers untuk bahagian daripada bawah, daripada atas perut ke bahagian atas lutut kita ni. Seterusnya padding ni adalah untuk mengelakkan kecederaan dari bahagian peha kita ni sehingga ke bahagian ankle kita. Seterusnya untuk bahagian leg guard pula adalah untuk mengelakkan kecederaan dari bahagian kaki kita, pergelangan kaki ke bahagian bawah kita ni. Seterusnya kalau boleh nampak dekat sini, dua ni ialah glove untuk bahagian tangan, mengelakkan kecederaan di bahagian tangan. Dan seterusnya peralatan ekstra yang lain ialah kayu hoki yang berbeza sedikit daripada pemain yang lain. So itu sahaja peralatan-peralatan set goalkeeper untuk mengelakkan kecederaan mereka.
Kembali bersama saya Irfan Syam dan rancangan Mahir di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Jeff dan juga Cikgu Sufian di studio. Tadi Cikgu sebelum kita berehat, kita ada cakap dekat penonton di rumah yang hari ini kita akan menyiapkan chest pad dan juga leg guard. Okey, jadi untuk segmen kedua ni apa yang kita akan lakukan? Okey. Untuk segmen kedua ni, kita akan hasilkan bahagian chest pad dahulu. Okey, bahagian dada dahulu lah. Tadi kita dah tengok bahagian dada, iaitu chest pad dan juga bahagian kaki leg guard. Betul. Jadi hari ini kita akan fokus dulu pada bahagian chest pad. Jadi alat-alat yang perlu kita gunakan adalah kotak, kotak, botol air, gam, gunting, pisau, elastic band, vinyl tape, binding tape dan juga span. Okey. Ini alat-alat yang perlu kita gunakan Cikgu hari nak ini. tanya, gam tu kena gam macam tu ke boleh tak kita guna gam biasa? Oh, gam biasa. Okey, untuk penggunaan gam biasa tidak sesuai. Tak sesuai sebab kita nak bagi benda tu lekat. Kita akan gamkan span, jadi kita kena lekatkan betul-betul. Baiklah. Jadi kita gunakan gam ni lah. Okey. Jadi first kali tadi kita dah belajar tentang sebelum nak membina chest pad ni, kita perlukan ukuran yang tepat, ukuran badan pemakai. Jadi kita akan ukurkan dahulu. Jadi saya dah ukur badan Cikgu Sufian. Jadi saya akan potongkan dahulu chest pad ini. Jadi kita boleh guntingkan ataupun kita pakai pisau untuk kita potongkan bahagian chest pad. Okey, Cikgu. Tapi bila pakai pisau ni kena berhati-hati sikit lah Cikgu kan? Betul. Kita kena hati-hati supaya tangan kita tidak cedera. Tidak cedera. Okey. Saya nak siap dah tu. Dah nak siap dah. Okey. Sikit lagi kan? Sikit lagi. Okey. Kalau pelajar dekat rumah nak gunakan pisau, pastikan anda berhati-hati dulu tak nak kita berlaku sebarang kecederaan. Okey. Ini saiz badan Cikgu Sufian. Ya, ini adalah saiz badan Cikgu Sufian. Jadi saya dah ukur dahulu badan Cikgu Sufian. Jadi ini adalah chest pad yang telah dipotong. Baik. Okey. Proses seterusnya adalah kita perlu tampal botol di bahagian hadapan. Okey, botol tu adalah botol yang terbuang, maksudnya botol air mineral yang kosong. Kita akan gunakan botol tersebut. Kita potong dan selepas dipotong bahagian atas dan bahagian bawah, kita potong dan kita buka botol seperti ini. Okey. Kita lepaskan botol ni dan kita tampalkan pada bahagian kotak. Bahagian Atas kotak. Ya. Okey. Saiz botol tu boleh tak kita pakai botol minuman yang kecil, 100 ml tu? Boleh, tak ada masalah. Botol walaupun besar walaupun kecil tak ada masalah. Tak ada Yang masalah. penting dia cukup untuk kawasan chest pad tersebut. Okey, Jadi ini kita perlukan binding tape dan kita perlu tampal lah. Kita tampal dahulu. Jadi agak-agaknya untuk kita punya prototype ni berapa banyak botol yang kita perlukan, Cikgu? Okey, biasanya mengambil anggaran dalam 8 botol 8 botol? Ya, Okey. botol 1.5 ml. 1.5 ml. 1.5 liter, Cikgu kan? Ya. Okey. 1.5 ml pula. Silap saya. 1.5. Okey. Okey. Okey, ini saya tunjuk contoh lah dahulu. Okey. Irfan rasa apa kegunaan botol dekat alat perlindungan sukan ni? Irfan rasa botol ni macam nak mengurangkan impak, Cikgu. Betul. Ke salah sebenarnya? Betul tak? Betul. Okey. Yang pertama dia dapat mengurangkan impak daripada hentaman bola hoki Betul. tersebut. Okey, yang kedua dia dapat mengelakkan daripada kotak ini pecah lah. Bila terlalu hentaman terlalu kuat, kebarangkalian untuk kotak ni pecah tinggi. Sangat tinggi. Sangat Betul. tinggi. Jadi sebab itulah kita guna botol ni untuk menahan Ya, sebarang betul. ataupun force ataupun impact. Ya, betul. Okey, baik. Okey, jadi ini adalah bahagian botol yang telah ditampal. Tampal lah. Dia mengajuk pula. Dia Okey. Okey. Pada saya ni adalah bahagian chest pad yang telah siap ditampal botol lah. Jadi kalau kita tengok tadi prosesnya sama. Jadi kita tampalkan botol tersebut ataupun pelajar boleh jahit. Ada pelajar dia menjahit botol ni pada kotak ni untuk dilekatkan. Itu Yang mana cara- lagi sesuai, Cikgu? Jahit ke kita tampal macam ni? Okey, untuk saya nak jimatkan masa. Jadi saya mudahkan cara kita gunakan tape.
Betul. Okey, gunakan binding tape ni lah. Contohnya kalau kita tak sempat petang ni dah game ni, terlupa pula kita punya chest pad. Ya. Kita pakai cara macam ni Cara lah. macam ni, Baik lah. cara Lagi yang mudah. baik dan cepat. Betul, betul. Lagi Okey. ringkas. Okey, selepas kita dah siap tampalkan botol, jadi kita akan tampalkan span pada bahagian belakang. Belakang-belakang. Okey, bahagian Okey. belakang. Okey, jadi kita ambil span. Okey, span ni ini adalah span yang telah saya lakarkan lah, dah siap ukuran. Jadi kita kena potong span ni mengikut ukuran yang telah diukur tadi. Okey, jadi kita kena potong dahulu. Jadi sebelum saya potong, sebenarnya kita dah ada yang siap. Dah siap Okey, dah. dah siap Okey. dah. Okey, Anda je buat magic hari ni. hari ni kita buat magic. Okey, Okey. kita buat yang dah siap lah. Okey, yang dah siap ni kita perlu tampalkan pada kotak, bahagian belakang kotak. Okey, jadi masa ni lah kita perlukan gunakan gam tadi. Jadi Cikgu Sufian boleh tolong. Betul lah Cikgu Syabdi. Kalau kita nak lekatkan sponge kita ni, tak boleh pakai gam biasa. Nanti Ya. tercabut lah Dia pula tercabut. kan. Kita kena pastikan kita punya sponge ni betul-betul lekat dengan kotak kita. Ya, betul. Kita perlu gunakan gam ni. Okey. Okey, jadi Cikgu Sufian ratakan Baik. gam. Kepada semua bahagian Cikgu kan? Ya, Ya, ke semua semua bahagian bahagian. supaya dia lekat dengan lebih baik. Supaya dia lekat dengan sempurna lah. Betul. Tak naklah waktu dengar game tu tercabut pula ke Ya. apa kan. Okey, kita akan pastikan kita punya sponge ni melekat betul-betul dengan kita punya bahagian kotak itu. Supaya kita punya keselamatan terjamin lah. Betul. Okey. Baik. Selalunya pelajar akan gunakan gam macam ni cikgu kan dekat sekolah? Ya, betul. Betul. Okey, baik. Jadi pelajar boleh gunakan kotak yang terbuang, kita boleh potong dan kita boleh gunakan untuk meratakan ni. Jadi tak perlu bazir beli berus ataupun sebab apa. kita nak jimat kan. Jimatkan kos. Kita Jadi guna daripada je bahan kotak tu. sedia ada. Ya, kita gunakan saja bahan sedia ada. Tak perlu nak beli berus ke apa kan? Tak payah. Okey, baik. Dekat situ pun kita belajar untuk menjimatkan kos juga. Betul. Okey, agak-agaknya boleh siap tak cikgu? Boleh kan? Boleh, cikgu? boleh. Kita Boleh. boleh siap kan? Boleh siap. Okey, boleh. Okey. Contoh ini adalah bahagian yang telah kita lekatkan gam tadi. Okey. Kita dah sapu gam. Jadi kita tampalkan span tersebut. Okey. Ukuran ni pun kita samakan dengan ukuran badan cikgu Ya, Sufian lah. betul tadi. Ukuran badan Cikgu Sufian. Okey. Kita dah tampal. Agak-agaknya lekat elok tak cikgu? Ya. Sebenarnya Sebenarnya tengok. ini Okey. adalah hasil yang telah ditampal. Jadi Baik. pada bahagian hadapan tadi adalah botol dan bahagian belakang adalah span. Jadi Okey. kita sebenarnya boleh tambah lagi span di bahagian belakang untuk bagi lebih tebal. Itu adalah. Tapi cikgu kalau kebiasaannya kita akan letak berapa lapis cikgu span ni? Okey. Jadi bergantung kepada ketebalan span tersebut. Ketebalan span tu kita tengoklah. Jika span ni contoh kat sini span ni mungkin nipis. Agak nipis. Okey, agak nipis. Jadi kita boleh ambil span lagi satu, kita potong dan tampal lagi satu bahagian di bahagian belakang span tersebut. Okey. Jadi lagi tebal lah. Lagi tebal lah. Okey, itu Lagi fungsi tebal, span. lagi selamat lah. Lagi tebal, lagi selamat. Dapat kita serap hentakan tersebut. Ataupun nak terus beli yang terus 2 inci pun 2 inci boleh. Terus je kan. Betul, terus potong-potong Dia kita terus tampal potong, saja. tampal, dia tebal. Bila kena bola datang pun tak rasa apa-apa sangat lah kan. Ya, betul. InsyaAllah. InsyaAllah tak ada apa-apa. Okey cikgu. Okey, jadi sebenarnya selepas habis kita tampalkan span dan juga tampalkan botol, kita perlu pasangkan tali lah. Pasangkan Jadi tali. macam mana kita nak pasang pada bahagian badan ni, tapi tak ada tali kat belakang. Itulah tu. Jadi kita perlukan velcro tape ni Okey. dan juga elastic band. Jadi kita perlu ikatkanlah, kita tebuk lubang. Tebuk Jadi lubang. nanti saya akan tunjukkanlah satu alat yang dah chest pad yang telah siap dipasang. Okey. Bahagian elastic band tadilah. Baik. Okey. Siap dipasang lah. Yang tu cikgu akan tunjuk bila tu cikgu? Okey, saya akan tunjukkan selepas kita buat leg guard. Baiklah. Cikgu nak bagi surprise sikit kepada kita. Jadi, jangan ke mana-mana. Kita akan tunjukkan kepada anda prototype yang sudah siap selepas ini. Ya, betul. Kalau macam tu, kita berehat dulu. Kembali selepas ini. Kecederaan dalam sukan adalah satu perkara biasa berlaku dan ianya adalah di luar kawalan. Walau bagaimanapun, seseorang atlet boleh meminimumkan risiko kecederaannya. Peralatan sukan wajib ketika latihan dan juga pertandingan.
Hari ke hari alat pelindungan sukan berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi. Sebagai contoh, atlet yang memakai shin pad dalam sukan hoki. Ianya diperbuat daripada polimer sintetik, antaranya adalah fiberglass. Sifat fiberglass sendiri adalah bersifat keras, ukur dan ringan. Dan ianya secara tidak langsung adalah sangat efisien dan dapat mengelakkan kecederaan lebih serius dan dalam masa yang sama dapat membantu memudahkan pergerakan tanpa terbatas. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada yang jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Natalia Safia binti Muhammad Hamdan, berumur 10 tahun. Saya sekolah di SK Payang. Hari ini saya ingin berkongsi video ucapan terima kasih cikgu, #terima kasih cikgu. Inilah kad saya. Tulus setiamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari A, B, C, D, E, 1, 2 dan 3, hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu, hingga aku besarkan ku ingat selalu. Terima kasih cikgu. Masih bersama saya Irfan Syamil dan rancangan Mahir di Didik TV KPM. Sebelum kita berehat tadi, kita sudah siapkan kita punya chest pad kita. betul. Dan sekarang ni dengar kata kita nak buat leg guard pula. Betul tak cikgu? Betul. Hari ini kita nak buat leg guard pula. Okey, jadi apakah bahan-bahan yang diperlukan? Okey, bahan-bahan masih sama lagi ya. Okey, tadi kita dah gunakan botol dan juga span. Jadi untuk bahagian leg guard masih lagi menggunakan benda yang sama, iaitu botol dan juga span serta kotak. Okey, jadi tadi kita dah pergi pada bahagian chest ataupun bahagian dada. Jadi sekarang kita akan pergi pada bahagian leg guard ataupun pada bahagian kaki lah. Okey, ini adalah ukuran Cikgu Sufian lah. Jadi saya dah ukur dan saya dah potong. Okey, saya dah potong kiri dan kanan. Okey, kiri dan kanan bahagian kaki. Jadi prosesnya masih sama, iaitu kita perlu tampalkan botol. Okey, tampalkan botol. Jadi saya tunjuklah. Terus botol yang telah siap dipasang pada bahagian leg guard. Okey, masih lagi Samalah proses yang kan? sama. Jadi Gunakan menggunakan botol. menggunakan masking tape dan juga seterusnya kita perlu ke proses seterusnya, iaitu menampal span. Jadi span pun sama. Sama juga? Kita sama. potong ikut ukurannya sama? Ya, kita kena potong ikut ukuran. Jadi kita dah potong ikut ukuran. Inilah contoh span yang telah dipotong lah. Jadi span ni kita perlu tampalkan pada bahagian leg guard dan perlu tampal jadi keadaan seperti ini. Jadi kita tampal sekejap. Sementara tu kita tampal dululah. Irfan nak tanya, kita punya ukuran kaki dari mana ke mana? Okey, untuk bahagian kaki sebenarnya dia kalau kita tengok pada Patung kita ni. patung mannequin kita ni, okey, kalau kita tengok kat bahagian leg guard tu sebenarnya daripada bahagian pergelangan kaki hingga ke bahagian atas lutut sedikit. Atas lutut sedikit. Okey. Itu untuk perlindungan pada bahagian leg guard. Leg guard. Okey, itu untuk leg guard lah. Baik, itu memang ukuran yang standard lah. Ya, betul. Daripada pergelangan kaki sehingga atas lutut sedikit. Ya, kalau terlalu tinggi nanti akan berlaku sukar pergerakan ataupun betul. jika terlalu rendah jadi dia akan kurang perlindungan pada bahagian lutut. Lutut. Jadi kita kena ukur dekat badan sendirilah. Ya, betul. Sebab itulah kita perlukan ukuran yang tepat pada penjaga gol. Baik. Okey. Untuk memudahkan pergerakan dan juga menjaga keselamatan je Ya, lah. betul. Okay, Okey. cikgu busy nampak tu. Cikgu Sufian. Sementara Cikgu Jet tengah berbual dengan Irfan kan. Itulah tu. Jadi saya siapkan, tolong siapkan. Siapkan. Saya letakkan gam ni lah. Okey.
Gam ni macam biasa kita sapu rata kepada semua permukaan Ya, supaya kita betul. dapat lekat dengan betul dan juga baiklah. Kalau Ya, tak betul. tercabut lagi. Betul. Okey. Dan kalau kita lihat dekat sini, barang-barangnya sama. Maknanya kita boleh jimat kos juga macam tadi. Betul, kita boleh jimatkan kos. Sebenarnya barang-barang ni memang senang dapat. di Betul. mana-mana, kan? Barang-barang terpakai, cikgu. Barang-barang terpakai. Kalau kita pergi dekat kedai minta je kotak, insya-Allah dia akan bagi. InsyaAllah dia akan bagi InsyaAllah kan. dia akan bagi. Cakap dekat dia, saya ni nak buat leg guard dengan chest pad ni. Minta kotak sikit boleh. Kita Tak boleh kotak cakap kita nak guna untuk projek sekolah. Untuk projek sekolah. Okey. Automatik dia akan bagi. Abang kat kedai pun, okey boleh ni. Okey, jadi kita dah ratakan gam Gam. pada bahagian leg guard. Jadi kita akan tampalkanlah Baik. span. Kita pastikan. Okey, semua pastikan bahagian semuanya dekat dengan sama sempurna. dan ratalah pada bahagian kotak tersebut. Okey, jadi ini adalah hasil yang telah siap ditampal. Okey, masih sama, kalau terlalu nipis kita boleh tambah ketebalan span. Macam cikgu cakap tadi, kita boleh beli yang 2 inci terus. Ya. Tampal saja. Tampal terus. saja. Tampal saja. Okey, jadi seterusnya kita nak tunjukkan alat yang dah siap ya. Alat yang dah siap maksudnya kita dah desainkan. Sebenarnya lepas habis kita pasang semua ni, sebenarnya kita boleh hias, kita boleh bagi cantik lagi. Sama ada kita nak cat ataupun kita nak balutkan dia dengan binding tape. Boleh juga. Sebab ada warna-warna yang menarik binding tape ni. Okey, kalau kita tengok binding tape yang kat depan ni adalah warna merah. Warna merah, Jadi, betul. bila kita pasang, kita dah siap satu alat yang dah dipasang Macam dengan mana hasil dia? Tengok sikit. hasil dia. Itu dia. Okey. Okey, ini adalah hasil bahagian Okey. chest pad yang mana kita dah pasangkan elastic band tadi Baik. pada bahagian belakang. Jadi pemakai dah senang lah untuk pakai. Ni dah siap punya lah. Ya. Jadi pelajar boleh ataupun murid boleh jahitkan bahagian elastic band ni lah. Okey. Ikut kreativiti pelajar. Cikgu, mungkin kita boleh tunjuk kepada murid bagaimana kita nak letakkan binding tape tu dekat papan kita. Okey, boleh. Dia demo sikit macam Demo mana sikit, caranya. Okey. Okey, kita ambil kita punya yang dah siap tadi. Okey, untuk ini yang bahagian dah siap. Betul, kita ambil binding tape. Binding tape ni ada pelbagai warna kan? Ada warna kuning, merah, Jadi hitam. kita ikut minat pelajar dengan Betul. pelajar. Tengok siapa Kalau suka yang nak warna pakai. apa kan? Tanya dia suka warna apa kan. Okey. Adakah dia ada corak yang macam spesifik ataupun kita boleh ikut kita punya keselesaan macam mana kita nak tampal? Sebenarnya kita ikut keselesaan. Sebenarnya kalau macam saya lebih suka pakai tape ni sebab apa? Di samping cantik lah kan. Betul. Okey, dia juga sebenarnya membantu untuk melekatkan lagi Betul tu, cikgu. kita punya kotak, kita punya span. Kita bind dia kan. Betul. Kita lekatkan dia lagi. Jadi sebenarnya dia Lagi lagi kukuh kuat lah. lah, lagi kuat, lagi kukuh kan. Okey. Sebab tadi kita lekat dengan masking tape saja. Betul. Dengan gam saja kan. Ni kita tambah lagi pula kita dengan binding tambah tape. lagi. Jadi dia akan lekat ni lekatan ni lebih kuat lah. Lebih kuat. Okey. Ini lekatan adalah lebih kuat. contohnya Ini kan. antara Macam Ini ni cara antara dia. contohnya lah. Jadi bila kita tampalkan binding tape ni, secara tak langsung sebenarnya dia tambahkan ketebalan lagi. Ketebalan lagi. Ya, kalau nak lagi cantik kita boleh tambahkan lagi binding tape. Okey, kita Sehingga- tambah banyak lapis pun tak ada masalah. Tak ada Tak ada masalah. masalah. Okey, baik. Okey. Kita teruskan cikgu. Okey, seterusnya kita nak cuba pakai alat ni. Jadi saya dah ukur badan Cikgu Sufian. Ini adalah hasil ukuran lah, maksudnya dah siap dibina. Jadi kita boleh minta Cikgu Sufian pakai. Kita tengok apa hasilnya. Kita tengok Cikgu Sufian kita sebagai Okey. model kita hari ni. Pakai, Okey. Mungkin cikgu boleh ke depan cikgu? Boleh. Saya okey. minta Cikgu Jeb tolong bantu saya. Okey. Ini adalah chest pad. Ini adalah chest pad yang telah siap dibuatlah. Khas Siap kita ikut direka. ukuran badan Cikgu Sufian Ya, kita hari betul. ini. Okey. Mungkin cikgu ke tengah sikit? Boleh, boleh. Okey, silakan. Okey. Cikgu je aku ni ikut. Okey, takut. Okey, Okey. ini chest pad lah. Chest Okey. pad, Okey, boleh pasang kaki. Okey, kejap lagi ini adalah leg Leg guard. guard. Alright, leg guard ni kita tengok yang mana satu bahagian kanan, yang bahagian kiri lah. Yang ini bahagian kiri lah. Bahagian Maknanya kiri, leg guard ni. okey. Okey. Macam mana kita nak pakai? Kita masukkan dulu. Kita, Okey. sebab senang. Okey, kita dah pasangkan tape kat sini. Betul. Jadi kita terus ni lah.
terus tapekan dia tapekan sahaja. Kita terus tapekan Diikat sahaja kan? Ah. Okey. Baik, silakan cikgu. Buat. Okey. Nah, ni. Cikgu perlukan pertolongan ke? Saya rasa macam gitu. Macam gitulah sebab dah pakai Tak ni apa, kan. Cikgu Jeb dah sedia dah tu nak tolong tu. Terima kasih Cikgu Jeb. Okey, yang paling penting kena ikat betul-betul lah kan cikgu? Ya, yang Tak nak paling tercabut. penting kena ikat betul-betul. Sebab penjaga gol dia bergerak kan. Betul. Dia sentiasa tangkas untuk menampan bola. Jadi kalau kita tak ikat dengan ketat, kemungkinan dia akan lucut lah. Dia akan lucut. Dia akan lucut. Cikgu Jeb serius tu kat belakang tu. Terima kasih banyaklah Cikgu Jeb. Dia akan pastikan cikgu Suhail selamat sebagai penjaga gol. Sebagai penjaga gol. Okey. Baik. Okey, sekarang kita punya chest pad dengan leg guard telah pun siap dipasang. Tapi adakah chest pad dengan leg guard kita ni selamat? Okey, kita dah buat. Dah Tapi buat. kita tak tahu akan sama ada dia selamat atau tidak. Jadi kita perlu buat ujian. Okey. Okey, jadi saya sudah sediakan satu video tentang ujian berkenaan dengan chest pad dengan leg guard. Jom kita lihat. Setelah saya melakukan ujian ke atas produk kami, saya dapati bahawa kaki dan dada saya tidak berasa sakit apabila terkena bola. Itu tanya soalan. Okey, baiklah cikgu. Kita dah tengok tadi pelajar cikgu ke tadi tu? Ya, betul. Pelajar saya. Dia cakap dia punya produk itu menjadi. Ya. Dia kata dah kurang sakit dan sebagainya kan? Ya, betul. Jadi Ifan ada soalan kepada cikgu. Kalau kita punya produk tu tak jadi, maknanya mungkin tercabut ke ataupun tak berkesan ke, jadi apakah langkah yang perlu kita lakukan? Okey, bila tak jadi, okey kita cuba lihat kenapa dia tak jadi, kenapa dia tak berjaya. Okey, sama ada spannya kurang ke ataupun kotaknya nipis ke. Jadi kita balik semula, kita kenal pasti masalah dia. Okey. Kita kenal pasti masalah, kita dah jumpa masalah, kita akan selesaikan masalah kita tu. Baik. Adakah kita perlu mula daripada langkah A ke Z balik atau macam mana? Tidak perlu. Maksudnya kita dah tahu dia gagal, untuk tu kita balik semula kepada membetulkan semula Masalah itu sahaja. Masalah situ sahaja. Okey. Contoh kegagalan dekat bahagian mana biasanya cikgu? Selalunya span. Span je? Selalunya Okey. span. Okey, span. Tidak span, terlalu span. tebal ke macam mana? Tidak terlalu tebal. Okey, nipis lah. Jadi Dan itu menyebabkan apa? Sakit ke? sakit, dia akan eh? sakit. Okey. Sebab dia nipis kan. Bila nipis, bila bola hoki tu laju kan. Taman tu walaupun ada botol kat sini, okey, ada kotak dekat sini. Tapi sebab dia laju, Betul. Jadi dia memberikan hantaman yang Kuat. sangat kuat lah. Jadi untuk memampan dia, untuk membantu dia daripada serap kita punya tekanan tu, Okey. kita letaklah lagi span yang tebal. Span yang tebal. Span yang tebal. Okey, Okey, mungkin sebut cikgu je bertambah sikit. pasal span dengan botol tadi. Okey. Saya ada satu soalan nak tanya dengan Ifan. Okey cikgu. Apa tu cikgu? Okey. Sekiranya kalau kita tak gunakan span dan juga botol, Span dan juga botol. Span dan Okey. botol. Ada alat lain tak yang kita boleh... Okey, span dan kotak lah. Okey, span dan kotak. Span dan kotak. Okey. Apa alat lain yang boleh kita gantikan span dan juga kotak? Span ni, Ifan rasa maybe kita boleh gunakan gumpalan kain ke cikgu? Oh, okey, betul. Kalau tak ada span, Okey. mungkin boleh guna gumpalan kain. Betul. Kain tu kita Betul. padat-padatkan. Kita masuk-masukkan. Ya. Kita ikat lah. Okey. Kalau kotak, Kotak agak-agaknya apa yang kita boleh gantikan dengan kotak? Ifan rasa papan cikgu. okey, betul. Okey, kita boleh gunakan Papan. papan. Okey, Okey. papan yang nipis lah, bukan papan kayu tebal tu. Jangan, nak berat pun susah nanti. Susah. Okey, jadi kita boleh gunakan papan yang kita bagi plywood tu lah, Okey. yang nipis. Okey, itu adalah salah satu option lah, alternatif lain. Kita okey. boleh gantikan kotak dan juga span. Okey. Dan macam biasa produk ni dia akan ada dia punya jangka hayat dia cikgu. Ya, betul betul. tak? Jadi untuk kita punya prototype ni agak-agaknya boleh kita pakai untuk jangka masa yang macam mana? Sebenarnya kita lihat pada penggunaan lah. Sebab kita sedia maklum yang ini hanyalah alat ganti. Alat ganti. Bukanlah bahan yang asal kan. Betul. Jadi kita sedia maklum ketahanan dia macam kotak tu, dia tak boleh kena peluh sangat kan. Betul tak? Kemudian okey. kalian kena hujan pun kita kena fikirkan lah. Betul. Jangka masa pemakaian mungkin tidak akan mengambil masa yang lama lah.
Okey, mungkin dalam seminggu 2 minggu. Lepas tu kena buat baru pula lah. Kena buat Ya, barulah. Okey. Ah. Irfan nak tanya kalau dari segi kos pula, agak-agak berapa ringgit ataupun lingkungannya macam mana untuk kita siapkan kita punya prototype ni? Sebut pasal kos. Ha. Okey, kita dah tengok tadi botol kita boleh gunakan botol yang terpakai. Betul. Okey, kotak kita boleh minta dekat Kedai-kedai, kedai. Okey. betul. Dan kita hanya perlukan kos dari segi elastic band. Elastic Okey, band. elastic band dan juga binding tape. Okey. Ataupun kita boleh menggunakan masking tape lah. Baik. Terpulang pada pelajar ataupun murid lah. Okey, yang lain semua memang pelajar ataupun murid dah ada sebenarnya. ada, Pisau, gunting, itu semuanya dah ada. Jadi dalam anggaran kos tu tak sampailah seperti harga satu set goalkeeper. Goalkeeper yang betul ni lah. Goalkeeper Kalau yang yang betul ni betulnya harga harga berapa? dia, okey kacang kat depan ni, harga dia dalam lingkungan 3,000 lebih. 3,000 lebih. Ya, betul. Nampak tak? Kita boleh jimatkan kos kita sebanyak Ya. 2,000 dalam macam Ya. 2,500 pun boleh. Okay. Mungkin dalam harga bawah 100 kita dah boleh Bawah dapat 100. satu set yang lengkap Okey. daripada pakaian yang daripada alatan Ini yang terbuang. walaupun seminggu 2 minggu, walaupun seminggu 2 minggu dia dah rosak contohnya, Okey. kita boleh minta kotak lagi lah. Percuma lagi kan. Lebih kedai yang lain pula lah. Takut Ya, kedai yang tu kedai dah lain habis lah. kotak sebab kita selalu pergi. Ya, betul. Pergi kedai yang sama kena marah pula kan. Jadi kita boleh cari alternatif lain ataupun kalau ada plywood dekat rumah boleh gunakan juga Boleh sebagai gunakan. alternatif. Ya, betul. Okey cikgu. Mungkin ada lagi ulasan yang cikgu boleh berikan mengenai aktiviti kita hari ini? Okey, jadi selepas ni mungkin kita boleh tengok apa pengalaman pelajar yang telah menggunakan kotak-kotak ni lah untuk kita punya next selepas ini. Selepas ini. Okey. Kalau macam tu kita berehat dulu, kembali selepas ini. Okay, pengalaman saya sebagai bekas atlet taekwondo, alat pelindungan tu adalah satu benda yang sangat penting memandangkan taekwondo ni satu contact sport di mana risiko kecederaan adalah sangat tinggi. Okay, so alat pelindung ni akan membantu untuk mengurangkan risiko kecederaan tidak kira waktu latihan ataupun pertandingan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil dan Rancangan Mahir di Didik TV KPM. Kita dah sampai di segmen terakhir cikgu di mana kita akan rumuskan dan simpulkan tentang apa yang kita belajar bersama dengan Cikgu Jeff dan juga Cikgu Sufian hari ini. Jadi cikgu, apa yang boleh diperkatakan? Okey, kita hampir 1 jam bersama Irfan. Betul. Okey, saya nak tanya Irfan lah. Alamak, kena tanya pula. Irfan pula. Okey. Okey, sepanjang hampir 1 jam ni, apakah pembelajaran yang Irfan dapat pada hari ini? Okey, bagi Irfan, pembelajaran ini sangat bermakna. Kerana pertama sekali Irfan belajar cara untuk kita membuat prototipe mengenai chest pad dan juga leg guard. Di mana Irfan tak pernah tahu sebelum ni macam mana nak buat. Dan selepas itu kita belajar untuk aplikasikan STEM dalam kehidupan kita dalam permainan hoki terutamanya. Di mana kita telah aplikasikan cara pemikiran kita bagaimana dan kos juga kan. Itu semua termasuk dalam STEM dan sebagainya. Dan kita dapat tahu mengenai carta ahli pelaksanaan aktiviti ini dengan lebih lanjut bersama dengan Cikgu Sufian dan Cikgu Jeff hari ini. Dan Irfan tahu lepas ni kalau nak main hoki lagi selamat. Sebab kita dah berjaya siapkan kita punya prototipe ni cikgu. Itulah serba sedikit mengenai apa yang Irfan belajar hari ini. Okey, betul tu Irfan. Jawapan Irfan memang tepat. Memang tepat Tepat sekali. Okey, tapi saya ada sediakan juga video daripada pelajar yang menyatakan tentang pengalaman mereka menjalani projek ini. Okey, jom kita lihat sama-sama. Setelah 8 jam, saya dan rakan-rakan menghasilkan produk. Saya dapati bahawa produk ini dapat dihasilkan dengan kos yang lebih rendah. Selain itu, kami dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam tajuk kecederaan sukan dan membina produk perlindungan penjaga gol dalam sukan hoki.
Sepanjang proses ini berlangsung, saya dapat mengaplikasikan STEM dalam pembinaan produk. Contohnya, untuk matematik, saya dapat mengukur alat mengikut saiz yang sesuai. Untuk engineering pula, saya telah melakar produk dengan menggunakan bahan-bahan kita semula. Seterusnya, saya dapat menghasilkan produk yang lebih kukuh. Itu dia pengalaman pelajar menyiapkan prototipe mengenai chest guard dan juga chest pad dan juga leg guard ni. Kalau kita boleh lihat, lebih kurang samalah tentang dapatan Irfan dan mereka kan. Di mana kita dah berjaya siapkan dengan menggunakan kos yang rendah, menggunakan bahan terpakai dan ada proses yang tertentu yang perlu kita ikut supaya kita dapat siapkan prototipe kita dengan jayanya. Mungkin Cikgu Jeff boleh ulas sedikit. Okey, berdasarkan video tadi, sebenarnya pelajar tu dia adalah melakukan alat ni, membina alat ni dalam masa 8 jam lah. 8 jam. Tempoh 8 jam. Lebih kurang 8 jam penghasilan. Tadi pelajar ada cakap 8 jam penghasilan alat ganti ni. Okey, jadi sepanjang 8 jam tu pelajar telah melakar, membuat potongan, menampal dan juga membina apa semua tu dah siap pasang. Jadi hasilnya tadi pada Cikgu Supian yang kita telah pakaikan tadi. Jadi itu adalah keberkesanan, maksudnya pelajar pun dapat pengalaman daripada apa yang tadi mereka buat. Itu apa pengalaman yang mereka dapat. Saya tanya kepada cikgu, dekat sekolah ni kita buat secara individu atau berkumpulan? Sebenarnya kita buat benda ni secara berkumpulan. Contohnya tadi sebenarnya dalam satu kumpulan lah. Ada 3 pelajar dalam satu kumpulan. Jadi pelajar tu seorang adalah sebagai penjaga gol, yang 2 lagi adalah sebagai tukang mengukur dan juga tukang membina alat tersebut. Macam cikgu Jeff tadilah. Ya, betul. Dan kalau kita lihat kepada carta ahli kita ni, kena membuat persembahan projek kepada siapa? Kalau kita tengok pada carta ahli, kita perlu membuat persembahan projek. Jadi selepas ujian tadi berjaya, jadi pelajar akan bentangkan dalam kelas ataupun pada audien lah. Jadi dibentangkan, kemudian pelajar akan ceritakan pengalaman dia pada rakan, bagaimana alat dia berjaya atau tidak. Jadi guru pun akan komen dan soal jawab bersama-sama dengan murid-murid dalam kelas tersebut. Maknanya pembentangan itu akan dinilai lah. Ya, betul. Apakah kriteria ini cikgu untuk dinilai ni? Macam adakah dia kena cerita semua prosedur ke atau bagaimana? Betul. Irfan cakap tu betul lah. Kena pelajar kena membentangkan dia punya prosedur daripada awal sehingga akhir. Dan sebenarnya yang paling penting adalah penilaiannya adalah hasil dia. Hasil chest pad dan hasil leg guard tu. Sebab itulah lepas kita menghasilkan, kita perlu melaksanakan ujian. Betul. Untuk menentukan sama ada selamat atau tidak. Jika selamat, maka ujian tersebut berjaya. Jika tidak, kita kena ulangi semula. Adakah markah akan ditolak kalau tak jadi, cikgu? Kalau ditolak, sebenarnya bukan ditolak lah. Sebenarnya kita lebih hendak merangsang pelajar untuk mengaplikasikan pembelajaran dalam sains sukan dan berpaksikan pada STEM lah. Maknanya kita akan bagi peluang kedua lah orang cakap. Untuk cuba lagi sekali kan. Sebenarnya kita nak supaya pelajar tu dapat menjana idea lebih kreatif untuk membina dan mereka cipta sesuatu. Kalau kita jumpa salah dekat mana tu, kita fikir balik. Dekat mana salahnya tadi dan kita cuba betulkanlah. Ya, betul. Dan kita sebagai guru perlulah menjadi pembimbing kepada murid tersebut. Dan memberi motivasi kepada mereka lah. Betul. Kita memberi motivasi kepada mereka. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih banyak kepada Cikgu Jeff dan Cikgu Sufian pada hari ini kerana telah bersama Irfan dan penonton di rumah dalam menjayakan program kita mengenai STEM at Studio, sains sukan, dan kita telah menyiapkan kita punya chest pad dan juga leg guard. Kita dah cerita banyak hari ini dan saya harapkan ilmu ini dapat manfaatkan kepada semua penonton yang berada di rumah lah. Kalau macam itu, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Kembali di Mahir selepas ini.
KPM